Art Nouveau adalah gaya seni hiasan yang terkenal di Eropah dan Amerika Syarikat dari tahun 1890 hingga 1910. Ia dibiasakan dengan penggunaan garis panjang, organik dan paling biasa digunakan dalam seni bina, reka bentuk dalaman, barang kemas dan reka bentuk kaca, poster dan seni. Art Nouveau adalah untuk membangunkan gaya baru yang berbeza daripada sejarah tiruan yang menguasai banyak seni dan reka bentuk abad 19. Gaya ini bermula di Belgium dan Perancis pada tahun 1890-an dan berlangsung sehingga Perang Dunia Pertama. Artis Art Nouveau dipengaruhi oleh bentuk tumbuhan dan alam semula jadi, rata dan abstrak subjek organik untuk mencipta reka bentuk yang elegan dan beralun. Salah satu contoh karya Art Nouveau yang terkenal adalah karya seniman Alphonse Mucha, seperti posternya yang ikonik untuk teater Sarah Bernhardt pada akhir abad ke-19. Gaya ini menampilkan motif organik, kurva sinus, dan perpaduan elemen dekoratif yang khas. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya ialah Nurul Syazani binti Wahid dan nombor macet saya ialah C21E2113. Hari ini saya akan bincang pada bahagian saya iaitu mengenai analisis dan refleksi yang pertama, iaitu penggunaan Art Nouveau dari segi reka bentuk fashion. Art Nouveau telah diterapkan dalam pelbagai jenis bidang, khususnya reka bentuk fashion sejak dahulu lagi. Art Nouveau juga digelar sebagai New Art pada ketika itu, pada zaman dahulu. Art Nouveau juga mempunyai nama tersendiri mengikut negara-negara tersebut. Dan misalnya Glasgow Style iaitu dari Scotland, Jugendstil iaitu dari Jerman, Stile Floreale iaitu dari Itali, dan juga Secession Style iaitu dari Austria dan juga Hungary. Art Nouveau ini juga sangat terkenal sekitar tahun 1890 sehingga 1914. Terdapat dua tokoh yang telah diambil yang menerapkan Art Nouveau dalam reka bentuk fashion beliau. Antaranya ialah Paul Poiret, dan contoh karya beliau ialah La Perse dan juga Fancy Dress Costume. Manakala tokoh yang kedua iaitu Charles Frederick Worth, dan contoh karya beliau ialah Evening Dress dan juga Fancy Dress Costume. Refleksi yang saya telah nyatakan setelah membuat kajian tersebut ialah para pelajar yang mengambil bidang seni, khususnya bidang reka bentuk fashion, seharusnya lebih mengenali Art Nouveau dengan lebih mendalam. Selain itu, para pelajar juga mampu untuk menerapkan Art Nouveau ini ke dalam reka bentuk fashion yang dihasilkan oleh mereka pada zaman kini. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Muhammad Haziq bin Muhammad dan nombor matrik saya ialah C21A1842. Hari ini saya akan menerangkan analisis dan refleksi yang telah dibuat oleh saya berkaitan Art Nouveau, dan fokus utama untuk analisis ini terhadap arkitektur dan pembangunan Art Nouveau ini. Melalui analisis Art Nouveau ini, dalam konteks pembangunan, saya dapat melihat yang gaya Art Nouveau ini diilhamkan oleh bentuk yang terdapat di alam semula jadi, seperti bentuk bunga, pokok anggur dan daun yang mengalir organik. Dalam konteks analisis, dapat dilihat bahawa Art Nouveau ini menawarkan pendekatan baharu terhadap estetika arkitektur. Desain-desain yang kompleks terinspirasi oleh bentuk-bentuk organik alam, menciptakan bangunan yang tidak hanya fungsional tetapi juga memancarkan keindahan. Garis-garis lengkun yang mengalir dan ornamen yang rumit memberi bangunan tersebut identitas yang unik dan membedakannya dari gaya-gaya yang sebelumnya yang terlihatan kuno dan tradisional. Pemilihan bahan yang lebih organik seperti kaca berwarna dan logam
juga telah menjadi ciri khas yang terdapat di dalam arkitektur Art Nouveau ini. Okey, untuk pengaruh arkitektur Art Nouveau ini, yang kita dapat melihat antara tokoh yang menerapkan penggunaan Art Nouveau dalam seni bina pembangunan dan arkitektur ini ialah Antoni Gaudi, yang dianggap sebagai salah satu arkitektur yang memberikan pengaruh besar terhadap gerakan Art Nouveau ini. Gaudi ini lahir pada tahun 1852 di Rio, Sepanyol dan dikenal sebagai salah satu ikon arkitektur yang paling berpengaruh di dunia. Karya-karyanya terutamanya terkait dengan gaya modernisme Katalania, iaitu catalan modernisme mencerminkan elemen-elemen khas Art Nouveau dan memberi dampak signifikan pada perkembangan gerakan ini. Disebabkan pengaruhnya ini membuatkan ramai tokoh yang menggunakan Art Nouveau ini dalam seni bina mereka. Disebabkan pengaruh Antoni Gaudi ini telah melahirkan banyak seni bina Art Nouveau yang terkemuka di seluruh dunia. Antaranya ialah Angonus Hakarihilus, Saint-Longueuil, Paris, France. Yang kedua ialah Municipal House, Prague, Czech Republic. Dan yang ketiga ialah Hungarian States Treasury Building, Budapest, Hungary. Ini kita dapat melihat yang bahawa ramai arkitektur yang menggunakan Art Nouveau ini dalam seni bina mereka, kerana seni bina Art Nouveau ini kelihatan estetik dan juga minimalis, dan sedap dipandang oleh setiap mata di masyarakat dunia ini. Untuk refleksi ini, saya dapat melihat yang bahawa pendekatan Art Nouveau ini terhadap pembangunan menawarkan perspektif yang menghargai keindahan organik dan keseimbangan dengan alam. Hal ini memberikan inspirasi untuk merenungkan bagaimana kita dapat menggabungkan prinsip-prinsip ini dalam projek pembangunan masa kini. Refleksi ini juga membuka kesedaran saya terhadap potensi untuk menciptakan lingkungan perkotaan yang tidak hanya fungsional namun juga memancarkan keindahan dan kemanusiaan melalui desain arkitektur yang inovatif dan estetik. Sekian itu daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Yazid Usama bin Sariyati, bernombor matriksi 21A1871. Okey, pada hari ini saya akan berkongsikan satu analisis daripada kumpulan kami, iaitu pengembangan Art Nouveau terhadap karya seni pada zaman kini. Okey, Art Nouveau pada masa kini telah menjadi satu batu loncatan kepada artis moden dalam menghasilkan lukisan dan karya-karya mereka yang menjadikan karya tersebut lebih unik dan menarik. Hal ini kerana dengan adanya penggunaan Art Nouveau, ia dapat memberikan inspirasi kepada artis moden pada hari ini untuk terus mengembangkan karya seni mereka. Perkara ini dapat dibuktikan dengan adanya penghormatan daripada artis-artis jalanan yang profesional seperti Laudon dan Carl Halifax terhadap seni jalanan atau seni abstrak yang menerapkan seni Art Nouveau di dalam penghasilannya. Okey, berikut merupakan antara contoh-contoh karya seni yang terdapat pengaruh Art Nouveau di dalam penghasilannya. Okey, antaranya ialah Hello, Yellow and Green by Carl Halifax, Tegua by Gareth Griffith, Untilted Landscape by Emilina Gaules, Non-Stop Cactus by Michael Coppello, The Enchanted Forest by Diana Ross, dan What a Water Lily by Carl Halifax. Okey, untuk refleksi daripada analisis ini, refleksi yang dapat dibuat adalah dengan adanya penggunaan dan penerapan Art Nouveau di dalam pembelajaran dan pekerjaan telah lahirnya karya-karya seni yang baru yang dikeluarkan oleh seniman moden yang menggunakan ilham daripada seni Art Nouveau. Walaupun terdapat setengah karya yang dihasilkan kelihatan pelik, akan tetapi ia kaya dengan mesej yang tersirat dan kaya dengan makna, dan
Karya-karya tersebut mempunyai permintaan tersendiri dan memiliki harga yang agak mahal. Oleh itu, penggunaan Art Nouveau sememangnya dapat memberi banyak manfaat kepada artis-artis model pada hari ini, bukan sahaja untuk mengembangkan lagi dan mempelbagaikan karya mereka, malahan turut juga dapat meningkatkan lagi keunikan dalam penghasilan karya mereka. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Izzat bin Muhammad Sobri, pekat matrik C21A2310. Pengaruh Art Nouveau dalam muzik dicerminkan dalam konsep seperti keharmonian semula jadi melalui turun naiknya berirama yang mengalir dan penggunaan unsur-unsur yang menggambarkan keindahan alam semula. Setengah komposer mungkin telah menggunakan reka bentuk Art Nouveau sebagai inspirasi untuk karya muzik mereka. Setengah pemuzik pada zaman Art Nouveau mungkin merasakan resonans antara keindahan semula jadi yang dinyatakan dalam reka bentuk mereka dan keindahan yang mereka ciptakan dalam karya muzik mereka. Muzik dicerminkan dalam pendekatan sisi penggunaan melodi, melengkung, harmoni yang semula jadi dan eksperimen bentuk dan struktur muzik yang tidak terikat dengan peraturan konvensional. Ini merupakan karya muzik yang dihasilkan melalui Art Nouveau. Di sini terdapat 4 karya muzik yang dihasilkan dan banyak lagi karya-karya muzik yang dihasilkan oleh Art Nouveau. Dalam refleksi ini, saya melihat bahawa muzik seperti seni yang lain sering mencari cara untuk mewakili keindahan, kehidupan dan pengalaman manusia. Penglibatan dalam estetika Art Nouveau boleh meningkatkan kesedaran tentang keindahan semula jadi dan harmoni dan bagaimana ia dicerminkan dalam penciptaan musiknya itu sendiri. Nama saya Nur Atira binti Zainal, nombor matrik C21A2385. Analisis dan refleksi yang kelima adalah seni fotografi. Pengaruh Art Nouveau menampilkan gaya teknik digital sehingga dapat mewujudkan hasil karya fotografi yang mempunyai nilai keindahan seni. Darwish Tredi merupakan seorang jurugambar model dan fashion yang cukup dikenali di Indonesia. Beliau juga menggunakan unsur gaya Art Nouveau dalam menghasilkan karya-karya beliau. Seterusnya, beliau telah melaksanakan sebuah eksperimen berkenaan seni dalam fotografi, iaitu menggabungkan beberapa teknik untuk mendapatkan hasil karya kreatif yang berunsurkan gaya Art Nouveau. Teknik pencahayaan dengan gabungan lampu juga telah digunakan dalam eksperimen tersebut. Darwish Tredi telah mengumpul hasil karya fotografi beliau dalam bentuk sebuah buku yang bertajuk Kembang Setaman. Buku ini telah menjadi panduan dan rujukan oleh generasi anak muda zaman sekarang. Refleksi yang kita boleh dapati dalam analisis ini ialah masyarakat kini berpeluang untuk menerokai dunia seni dalam fotografi dan menghasilkan karya yang berkualiti tinggi. Seiring dengan kemajuan negara, teknik-teknik seni fotografi dalam Art Nouveau berpotensi untuk dikembangkan dengan lebih baik agar generasi baru dapat meningkatkan kreativiti dan nilai hasil karya fotografi mereka. Secara kesimpulannya, Art Nouveau merupakan sebuah gerakan yang mempunyai pengaruh yang cukup kuat terhadap masyarakat tempatan. Jelaslah bahawa ia telah memberi pelbagai impak yang masih boleh dilihat sehingga kini melalui inspirasi, pengaruh, perkembangan seni dan reka bentuk. Selain itu juga, kita boleh lihat tokoh-tokoh Art Nouveau juga dijadikan sebagai rujukan dan bahan penyelidikan terhadap ilmu seni moden. Antaranya ialah Gustav Klimt, Henri de Toulouse-Lautrec, Alphonse Mucha, Anthony Gaudi dan Louis Tiffany. Sejarah Art Nouveau juga telah membantu seniman-seniman moden dalam menghasilkan karya seni mereka yang berkualiti tinggi. Itu sahaja dari kumpulan kami. Sekian, terima kasih.